Salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya untuk menjawab komen daripada kawan-kawan negara luar yang mana banyak bertanya kepada saya berkenaan dengan isu Perdana Menteri kita yang ke-10, iaitu yang amat berhormat Perdana Menteri kita, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Soalan yang saya ingin jawab adalah berkenaan dengan isu apakah Malaysia ini terlambat untuk mendapat Perdana Menteri. Jadi sebenarnya daripada isu lambat, pada saya tidak menjadi masalah, tetapi yang menjadi masalahnya adalah kami rakyat Malaysia telah pun kerugian waktu, kami juga kerugian apabila hutang negara kami bertimbun, yang mana beliau terpaksa memikul tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah hutang yang telah pun mencecah 1.3 trilion, yang mana apabila dicampur lebih kurang 1.5 trilion. Ini adalah jawapan saya, kerana apa juga yang telah pun berlaku ini adalah hasil daripada kepimpinan yang lalu terpaksa ditanggung, dipikul oleh kerajaan perpaduan yang ada hari ini, yang mana adalah diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri 10. Dan akhirnya kita tahu bahawa banyak sekali penyelewengan, banyak sekali ketirisan, dan yang hendak membayar hutang ini adalah rakyat. Tetapi kepimpinan-kepimpinan yang lalu, yang mana kita lihat mereka sudah pun mengagih-agihkan kekayaan itu, malah ada yang menyimpan di luar negara, yang mana tidak memberi hasil kepada negara saya Malaysia. Itulah jawapan yang selalu saya jawab kepada kawan-kawan yang ada di luar negara, terutamanya negara tetangga seperti Indonesia, Singapura, Vietnam, Thailand ataupun negara Filipina. Dan mereka sekarang ini sudah pun semakin ke depan, malah ada yang lebih jauh daripada kita, kerana kepimpinan-kepimpinan mereka yang rakus menjarah harta negara mereka telah pun mereka sumbat di dalam penjara. Dan mereka telah pun juga cuba untuk mereformkan sistem mereka lebih baik daripada kita. Hari ini apabila kita lihat kepimpinan politik seperti mana yang berlaku dalam politik negara kita hari ini, kita lihat pimpinan PAS yang baru ini apabila mengeluarkan kenyataan seolah-olah memberi duit apabila pilihan raya itu tidak rasuah. Dan kita tahu parti PAS adalah parti yang termiskin di antara parti yang ada di negara ini. Jadi bagaimana sebelum ini daripada Tin Milo, hari ini PAS boleh ada duit yang diberikan kepada rakyat ataupun kepada pengundi itu. Yang sebelum ini sedangkan parti PAS meminta duit daripada rakyat ataupun duit daripada pengundi untuk mendanai mereka. Ini adalah satu yang kita lihat politik negara kita hari ini. Dan akhirnya Presiden PAS dengan terang-terang cuba menghalalkan cara dengan mengatakan bahawa bersedekahlah dan sebagainya itu adalah tidak salah. Jadi kalau kepimpinan yang lain salah. Jadi inilah hujah-hujah politik negara kita, politik Malaysia itu yang hendak kita pertontonkan. Apa yang kita lihat hari ini, kepimpinan Perdana Menteri kita yang ada hari ini, walaupun agak lambat, walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa menanggung beban yang amat berat, tetapi kita tahu bahawa sebahagian besar daripada ahli kabinet ataupun menteri-menteri yang dilantik mempunyai ketegasan, mempunyai kebolehan, dan kita tahu bahawa mereka ke depannya akan cuba untuk membantu yang amat berhormat Perdana Menteri kita untuk terus membangunkan negara ini hasil daripada komponen-komponen ataupun pemimpin-pemimpin yang lama terdahulu yang telah pun menjarah kekayaan negara ini untuk kepentingan pribadi mereka. Hari ini hutang negara yang nak membayarnya adalah rakyat, tetapi pemimpin-pemimpin politik bermain dengan sentimen perkauman dan agama, sedangkan kita perlu menanggung. Dan kita lihat kenyataan Presiden PAS hari ini apabila cuba untuk menarik pengundi Cina dengan mengatakan bahawa daripada kaum kerabatnya penuh dengan orang Cina, dan akhirnya bermacam-macam lagi. Ini adalah satu strategi propaganda mereka yang sebelum ini memainkan sentimen perkauman, dan mereka sentiasa menjual isu DAP. Tetapi apabila waktunya sampai, seperti yang mana kita lihat hari ini, tahun baru Cina, sibuk mereka, kerana inilah politik negara, ataupun bukan sahaja di Malaysia, mungkin juga akan berlaku di negara lain. Demi untuk meraih undi, mereka membohong, mereka akan pergi ke kaum yang satu lagi dengan memain sentimen perkauman agar api perkauman itu dimulakan dan akhirnya mereka akan mendapat undi. Tetapi satu bala yang besar berlaku, iaitu rakyat ataupun
yang ada di luar ini mempercayai bahwa itu adalah jalan penyelesaiannya. Ini adalah satu yang pada saya stigma ataupun satu daripada propaganda yang tidak baik dimainkan dalam politik negara kita ini. Dan kita tengok apabila negara luar melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan saya lihat walaon daripada pimpinan PAS umpamanya ataupun daripada PN, mereka mengkritik apabila yang amat berhormat Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi ke Indonesia dan amat disanjung oleh pimpinan-pimpinan Indonesia, malah anak-anak mudanya, malah mereka-mereka yang hebat dalam dunia politik mereka menyanjungi. Tetapi walaon pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional mencaci ataupun mereka cuba untuk menidakkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim itu diiktiraf. Jadi kita lihat perbezaan di antara pimpinan-pimpinan yang lalu daripada Tun Dr. Mahathir sehingga ke Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Jelas kita lihat bahawa sebelum-sebelum ini banyak penyelewengan, banyak ketirisan berlaku, tetapi cuba ditidakkan demi untuk menghidupkan kroni mereka, demi untuk menghidupkan suku sakat mereka untuk mengautkan hasil negara itu. Kita juga tahu apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, apa yang paling utama dalam agenda Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri adalah mengembalikan hak MA63 kepada Sabah dan Sarawak. Dan dialah juga satu-satunya Perdana Menteri yang sanggup memberi kuasa iaitu timbalan Perdana Menteri kepada Sabah Sarawak. Ini adalah satu perkara yang kita lihat bahawa daripada sisi politiknya Datuk Seri Anwar Ibrahim mempertimbangkan perkara yang baik untuk semua rakyat Malaysia ini, dan beliau juga mengiktirafkan bahawa Sarawak dan Sabah ini adalah wilayah yang mana yang disebut sepatutnya sebagai negeri itu adalah di mana tanah-tanah Melayu ataupun Melaya itu yang sepatutnya dikatakan sebagai sebuah negeri. Tetapi apabila kepimpinan yang lalu selama 60 tahun cuba menidakkan ini yang dirasai oleh kepimpinan yang ada di Sabah dan Sarawak, yang mana kita perlukan hak itu. Hari ini, yang mana dulunya hanya kita boleh meluluskan 10 juta projek, hari ini boleh naik sampai 50 juta. Ini adalah satu yang sepatutnya diamalkan oleh kerajaan terdahulu. Kita lihat apa yang berlaku apabila Perikatan Nasional iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin turun ke Sarawak, konon-konon mengiktirafkan Sarawak itu wilayah, Sabah itu wilayah. Tetapi hanya di mulut, tidak ada orang kata suratnya ataupun orang kata on papernya, semua tidak ada. Ini adalah satu yang sepatutnya rakyat Sabah Sarawak amat hargai daripada kepimpinan itu. Dan kita tahu bahawa apa yang telah pun dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai Perdana Menteri, apabila negeri-negeri pembangkang walaupun dalam keadaan kesusahan, walaupun dikritik yang melibatkan apabila JPP lah yang terpaksa menguruskan duit banjir, tetapi impaknya duit itu telah pun disalurkan. Jadi kenapa kita rakyat, kenapa walaon ini susah sangat nak menerima yang amat berhormat Perdana Menteri ini? Jadi apabila mereka membuat kritikan-kritikan yang pedas, yang tidak berakal umpamanya, ini adalah merugikan negara. Kenapa? Kerana sebanyak mana kita mengkritik itu nanti akan dinilai bahawa adakah kenyataan itu betul atau tidak. Jika fitnah, dia akan melambatkan ekonomi negara kita ini. Kerana pelabur terpaksa memikirkan hujah-hujah daripada pihak pembangkang yang mana tidak mempunyai kualiti ini tadi, dijadikan sebagai panduan untuk mereka melihat apakah kenyataan-kenyataan mereka ini tadi benar atau tidak. Jadi ini adalah satu yang tidak baik. Justru itu saya selalu mengkritik pihak pembangkang, jangan hanya menabur fitnah, tetapi buktikan supaya jangan melambatkan ekonomi negara ini. Akhirnya melambatkan pelabur kerana terpaksa mengkaji apa yang walaon ataupun pimpinan-pimpinan yang gila dengan kuasa ini tadi hujahkan ataupun dimediakan sebagai tontonan umum. So saya tidak nak panjang lebar dan saya minta maaf kerana beberapa hari terpaksa cuti kerana banyak urusan. Sekian, terima kasih.